thank you sebab tengok aku punya channel ni. Okay, malam ni cerita dia macam ni. Masa aku form 1, aku ada cerita seram lah. Masa aku form 1, aku adalah salah seorang yang datang awal ke sekolah. So bila kita adalah orang yang terawal datang sekolah ni, sebab ayah aku dulu dia kerja dekat KL, dia kena bergerak awal. So lepas subuh, selalu lepas solat subuh aku pergi sekolah dalam pukul 6 macam tu. Aku tak pasti 6 ke 6.30 macam tu lah, sebab selalu sekolah pukul 7 kan start perhimpunan. So bila yang aku antara pelajar yang paling awal dah datang. Bila awal tu maknanya aku seorang je, pelajar lain tak ada lagi masa tu, cuma ada aku dengan Pak Gad. So bila aku seorang, aku tiap-tiap pagi tu aku akan pergi letak beg dalam letak beg dalam bilik darjah aku lah. Bilik darjah aku ni masa aku form 1, bilik darjah aku tu dia dekat bahagian belakang tau. Oh, sebelum tu aku pernah beritahu, sekolah ni sekolah lama. Sekolah ni dalam lepas merdeka macam tu lah. Dalam 5 tahun lepas merdeka macam tu, aku tak ingat. Tapi dalam dekat-dekat dengan tarikh lepas merdeka lah sekolah ni ditubuhkan. Memang sekolah lama lah. Okay, lepas tu bangunan aku form 1 tu adalah bangunan lama. And then dekat belakang bangunan sekolah tu, belakang kelas aku tu adalah padang tu dia dekat bahagian belakang lah. Dia memang jauh lah daripada Pak Gad, jauh daripada pintu depan sekolah. So memang jauh lah daripada tapak perhimpunan. So aku pergi letak beg dekat dalam kelas tu. Masa tu sebelah padang tu adalah kubur tau, tanah perkuburan Islam. Sebelah padang sekolah tanah perkuburan Islam. And kelas aku dekat sebelah padang sekolah. So korang bayangkan lah. Memang masa tu aku tak adalah fikir seram ke apa kan. Masa tu kita cuma fikir aku datang nak letak beg and pergilah. Tapi biasalah kan, bila kita seorang-seorang tak ada kawan, masa tu kawan-kawan semua belum sampai lagi. So aku duduk dalam kelas lah. Aku letak beg. Lepas tu masa letak beg tu kita duduk dalam kelas sekali lah, duduk termenung semua kan, tak tahu nak buat apa. And then masa tu aku ada dengar bunyi lah, ada dengar bunyi tapak kaki. Ini cerita betul lah, bukan aku reka. Demi Allah, cerita betul. Aku dengar ada bunyi lah tapak kaki. So aku ingatkan macam ada kawan, ada orang kawan kelas aku dah sampai ke apa ke. Aku tengok tak ada. So aku pelik lah. Tadi aku serius, aku dengar jelas bunyi tapak kaki tu. Tapi tu bunyi apa? Aku check, tengok tak ada. Lepas tu aku pandang dekat atas. Kelas aku tu dia tingkat bawah lah. Dia tingkat bawah tapi dia dekat atas bukit. Dia sebenarnya tapak perhimpunan tu bawah bukit. So sekolah aku tu dia macam tanah dia tak rata tau sekolah ni. So sekolah kelas aku tu di atas bukit, tapi dia di tingkat bawah. So aku tengoklah dekat tingkat atas, sebab kelas aku kat tingkat bawah. Aku tengok dekat tingkat atas, tak nampak apa-apa. Aku tak pernah nampak apa-apa lah. Cuma aku selalu diganggu dengan bunyi dan suara. Aku pernah dengar suara orang panggil nama aku. Aku setiap hari tau, aku datang pukul 6 pagi. So bila dah letak tu, aku keluar lah kelas macam biasa. Dan setiap hari benda yang sama. Berulang-ulang. Aku dengar ada bunyi tapak kaki. Kadang-kadang lain. Kadang-kadang aku tak dengar bunyi tapak kaki. Aku dengar macam bunyi orang berkawat tau. Bunyi hentakan kasut kawat tu. Kita tahu kan, bawah kasut kawat tu kan dia ada macam bunyi dia, kita boleh kenal tau bunyi kasut kawat macam mana, bunyi kasut biasa macam mana. So aku kenal lah tu bunyi kasut kawat. Aku dengar macam bunyi orang berkawat. Tapi aku balik dah, tak logik lah pukul 6 pagi ada latihan kawat. Sebab masa tu memang tak ada orang sampai. Memang aku seorang je orang first yang sampai sekolah tu.
Dan setiap hari benda yang sama dalam 1 tahun tu. 1 tahun masa aku form 1 tu, memang dalam 1 tahun tu aku datang awal. Then macam-macam lah. Setiap hari ada gangguan yang berbeza. Dan ada gangguan orang panggil nama aku. Masa tu aku ada seorang kawan ni lah, dia datang lambat sikit lah daripada aku. Aku datang awal lagi. Dia ajak aku teman pergi toilet sebab dia takut pergi toilet seorang-seorang. Masa tu pagi lagi, belum start tapak perhimpunan pun tak mula lagi. Dia aku teman lah dia pergi toilet. Tiba masa dia masuk dalam toilet tu, aku dengar dia cakap, "Fik, jom." Tak, aku tengok dekat belakang, tak ada pun. Aku ingat dia dah jalan lah, sebab aku dengar suara. Aku ingat dia jalan sebab masa tu dekat tepitan toilet tu ada macam koridor masuk belok ke kanan. Jadi aku ikut dengar bunyi suara tu lah. Tapi aku tak nampak orang dia. Aku jalan. Lepas tu dia keluar toilet, dia tanya aku, dia panggil aku, "Afiq, kenapa kau tak tunggu aku?" Aku cakap, tadi bukan kau panggil aku ke? Dia kata, Afiq, aku dari tadi dalam toilet, aku sakit perut. Bila masa aku panggil kau, aku dekat dalam toilet. Dia dekat belakang aku dah jalan ke depan lah, sebab aku ikut suara tadi tu. Betul, aku macam diam lah. Aku tak nak bagi tahu dia lah. Aku tak nak bagi dia lagi risau lah, sebab dia ni macam penakut sikit lah. Dan aku terfikir, sampai sekarang aku terfikir, dari mana datang suara tu? Sedangkan dia dekat dalam toilet, tapi suara tu aku dengar daripada koridor yang belok ke kanan. So aku tak nampak orang dia. Aku cuma dengar suara je. Sebab bila belok ke kanan, koridor tu dia belok ke kanan, so kita tak nampak lah kelibat orang tu. Sebab kita ingatkan orang tu dah masuk dalam koridor tu. Dia ada macam satu lorong koridor dekat bawah bangunan sekolah. Dan tu antara gangguan yang aku dapat lah. Satu, gangguan hentakan bunyi kaki. Aku ingatkan ada kawan aku dah sampai, rupanya belum. And then second, gangguan hentakan orang kawat kaki. Yang ketiga, aku dengar bunyi suara. Sedangkan suara tu tak ada pun. Sedangkan dia dekat dalam toilet lagi. So itu di antaranya lah. Terima kasih kerana dengar perkongsian cerita aku ni. Maaf kalau tak seram. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku untuk ikuti perkembangan kisah seram seterusnya. And apa yang aku cerita ni berdasarkan pengalaman aku. Kalau tak ada pengalaman, aku tak cerita lah. Kalau ada pengalaman, aku cerita. Itu je aku boleh cerita.